Okay. So kita akan tengok pada hari ini adalah chapter 3 electric and direct current. Kalau nak tahu chapter 3 yang contributes paling banyak markah during your PSPM, kertas PSPM nanti untuk chapter 3 12 markah. 12 ke 13 macam tu lah lebih kurang markah untuk hanya dari chapter 3. So chapter 3 ni ada 9 subtopik. Okay, so dia chapter yang besar sebab tu markah dia pun dia allocate banyak lah. Okay, one of markah yang banyak adalah dari subtopik Kirchhoff rules ni. So hari ini kita nak untuk master betul-betul Kirchhoff rules sebab kalau soalan Kirchhoff rules ni keluar, so boleh dapat markah free je, 5 ke 6 markah boleh dapat. Macam itulah. Okay, so sebab tu hari ni kita nak tengok betul-betul Kirchhoff rules. And madam percaya dan madam faham Kirchhoff rules ni dia depends on pensyarah mengajar. Ada pensyarah ajar cara lain, ada pensyarah ajar lain. So korang kena beri perhatian sebab cuba kalau lain tu cuba faham yang madam punya. Cuba faham yang madam punya, kalau dapat ikut so follow yang madam lah. Okay. So cuba untuk tengok kalau ada kelainan dan cuba untuk faham step dari madam. Okay. So Kirchhoff rules, okay, pertama sekali adalah dia ada 2 rules kan. Pertama first rule ni dia cakap tentang current. Okay, dan dia cakap tentang junction. So circuit kita ada junction. Bila ada junction maksudnya circuit kita tu series ke parallel? Adalah parallel. Junction tu maksudnya ada option kan, sempang. Okay, kita datang dekat matrix ni kan, dekat postcard tu kita nak keluar dari matrix kita ada sempang, betul? Nak belok ke kanan ke belok ke kiri. Ada 2 option kita boleh pilih nak pergi. Okay, so maksudnya macam tu juga dengan current. Dia datang ke sempang tu dia ada option nak lalu laluan kiri ke nak lalu laluan kanan. Maksudnya circuit kita tu adalah parallel. Okay, so first Kirchhoff rules ni talk about parallel circuit. Okay, dan dia cakap tentang current. Apa dia? Total current into junction equal total current leaving the junction, out from the junction. Okay, so contoh bila parallel circuit kan kita ada current dan voltage. Untuk parallel circuit apa nilai yang sama? Kalau parallel circuit, current ke voltage yang sama? Parallel circuit, apa nilai yang sama? Voltage kan? Parallel circuit, voltage dia sama. Contoh, kita ada power supply, lepas tu kita ada resistor yang dalam keadaan parallel. Okay, ni madam draft dia lah ni. Contoh macam ni. So kalau parallel circuit, voltage dia sama, current dia berbeza. So sebab itulah, okay ni junction kita, sebab tu kita ada 3 nilai current yang berbeza. Ada I1, current 1, current 2 and current 3. Okay. So current dia tak sama Okay, so current into the left hand side. Kalau kita tengok gambar yang ini, siapa current yang masuk ke junction? Junction tu dekat belah sini lah yang dot ni. Siapa current yang masuk junction, anak panah dia? I1 dengan I2. So left hand side equation kita adalah I1 dan ni kan sum. So tambahkan sahaja. I1 plus I2. Okay, so tu adalah left hand side of the equation sama dengan siapa yang out? I3 kan? Sebab I3 ni anak panah dia keluar dari junction kita macam itu. Faham? Nampak dia keluar? Kan I1 ni dia masuk ke dalam junction, masuk rumah. I2 pun masuk ke junction kita. So yang into the junction I1 dan I2, yang keluar adalah I3 seorang sahaja. So sama dengan I3. Okay, faham? Okay, simple lagi. Cuba tengok yang ini. Apa equation kita? Jadi apa? I2 plus I3 equal to I1. I2 plus I3. Good. Sebab ada 2 kan current yang
masuk ke junction kita. Ni junction kita. So ada dua current yang masuk, I2 and I3. Yang keluar adalah I1. Gitu. Simple je kan untuk Kirchhoff first rule. Okay, so next kita pergi kepada Kirchhoff second rule. Okay. So Kirchhoff second rule talk about loop. Loop ni maksudnya bulatan, betul? Okay, circuit kita dia ada loop. Okay, tadi madam ada lukis circuit. Dah padam. Okay, so tadi okay, kita ada circuit. Okay, so ni loop lah ni, bulatan dia. Kalau gambar example madam ni ada berapa loop? Dua. So jawapannya 3 kurang 1, 2 dan yang paling besar 3 sebenarnya loop. Okay, so loop tu maksudnya satu bulatan yang tertutup lah. Yang current boleh pusing dalam loop tersebut. Okay, nanti kita tengok. Okay, bila kita cakap tentang loop maksudnya circuit kita tu series ke parallel? Series lah kan, sebab series dia tak ada junction. Faham kan? Satu loop, satu bulatan. So tak ada junction. So tu adalah circuit series. Series ni maksudnya satu hala je. Selalu kat Melaka tu, siapa orang Melaka? Banyak jalan-jalan kat bandar tu sehala je dia buat sebab cram. Okay, so tak ada option. Kita kena juga belok ke kiri. Kan, sebab dia nak buat jalan sehala. So maksudnya itu adalah series circuit. Okay, so Kirchhoff second rule talk about series circuit. Atau sebab dia ada perkataan loop dekat situ. So apa equation dia? The summation of all EMF inside that loop equal to the total current times resistance. Okay. So IR ni sebenarnya apa? I darab R. Adalah formula apa? Voltage, good, pandai. So dia adalah voltage. Voltage dari resistor. So maksudnya EMF ni dari siapa? EMF ni dari battery, betul? Dari power supply. EMF ni, betul? Okay. Kalau IR ni pun voltage juga. Tapi dari voltage siapa? Voltage of resistor kan, sebab VR sama dengan IR. So untuk Kirchhoff second rule ni kita tengok EMF of the battery dan voltage of the resistor. Ada dua benda dekat sini, power supply dan resistor. Okay, dan dia ada direction. Tadi pun ada direction, current pun ada direction. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, itu adalah direction. Okay, so macam mana dengan direction? Pertama sekali untuk EMF. Okay, so ni EMF kita tadi, power supply, negative terminal and positive terminal. So korang kena tahu bahawa direction of EMF dari mana ke mana? Dari negatif ke positif, okay? So kita macam mana nak tambah ya? Okay, nanti madam bagi slide ni, jangan risau. So kita cakap direction of EMF adalah from negative to positive terminal. Macam itu. Okay. So dari negatif ke positif terminal. Okay, so cuba tengok power supply kita ni, yang kaki pendek ni negatif lah. Pergi ke positif. So EMF kita ni directionnya adalah dalam battery tu itself. So directionnya adalah to the right. Kan? Sebab dari negatif ke positif. Lepas tu selain daripada direction of EMF, kita ada nanti direction of loop. Direction of loop ni adalah reference kita. Kalau sama direction of loop, sama direction dengan EMF, so positif ke negatif EMF kita? Positif. Okay, so kita akan jadi positif EMF. Waalaikumsalam. Okay, so macam itu. Boleh? Tapi, cuba tengok yang kedua pula. Okay, so tadi madam kata direction of EMF dari negatif ke positif. So sekarang ni EMF kita adalah to the left lah. Dan loop loop ni kita akan decide macam mana nak dapatkan direction of loop. Okay, so loop kita decide to the right. So kalau opposite in direction, so dia jadi negatif EMF.
Senang je. Kalau sama direction positif, berbeza direction jadi negatif gitu. Okay, boleh? Okay, itu yang pertama dari EMF. EMF maksudnya dari bateri. Kedua, kita nak tengok yang IR. IR ni sebenarnya adalah voltage of the resistor punya. Okay, resistor kita kena tengok current lah, current flow. Dekat resistor baru ada voltage dekat resistor sebab resistor dia tak keluarkan voltage. Dia adalah yang menggunakan voltage daripada power supply. Power supply bagi current dekat resistor kita. Okay, contoh current sekarang flow to the right. Direction of loop pun to the right. So positif ke negatif kalau same direction? Positif IR. So senang je korang. Okay, sama direction positif. Kalau opposite direction, tengok ni kan. Current kita to the left, loop kita to the right. So opposite in direction, so negative IR. Okay, gitu. Faham? Okay, so itu kita dah faham. Itu sahaja sebenarnya konsep berkenaan dengan Kirchhoff rules. So kita nak tengok pada example dah. Okay, so jangan risau. Nanti Mada akan bagi ya slide ni. Okay, kita tengok example kita. Ni kita ada circuit. Okay, cuba baca dahulu. Okay, so soalan kata calculate nilai I1, I2 dan I3 semasa switch is open. Ni switch kita. Kita openkan switch kita. Okay, nampak ke jelas ke? Dekat projector nampak? Ke blur juga? Blur juga kan? Dah sambung dah kan? Dah sambung dah iPad terus sebenarnya. Untuk hari ni kita tak pakai IE scanner. Apa dia? Tak tahu. So kalau tak ni, tak boleh. Kalau tak ni, korang boleh masuk Google Meet jugalah. Sama macam minggu lepas pun student lecture hall pun masuk Google Meet kalau rasa tak clear. Okay. Yang Google Meet dah kita madam ter-off IE scanner. Okay dah. Alhamdulillah. Okay, jangan tekan apa-apa. Okay, so ni korang soalannya. Okay, kejap ya. Okay. So macam mana cara nak buat? Macam mana nak buat soalan example ni lah. Okay, mungkin boleh salin dahulu dekat kertas kita punya circuit kita ni. Okay. So ni circuit kita. Soalan pertama madam. How to know if we have to use concept from Kirchhoff rules, not from concept series parallel combining resistor? Macam mana nak tahu kan? Ni kan soalan ni kan keluar kan? So macam mana kita nak tahu kita nak guna konsep dari Kirchhoff rules ke ataupun kita nak combine kan? 4 ohm combine dengan 3 ohm ke 2 ohm 1 ohm dekat sini. Mana satu konsep kita nak gunakan? So mestilah Kirchhoff rules kan sebab madam present Kirchhoff rules hari ni. Macam mana kita tahu kita perlu gunakan konsep Kirchhoff rules? Sebab ada junction. Kalau yang combine series parallel pun ada junction juga. Ada loop. Series parallel pun ada loop. Yes, good. Bagikan tepukan pada tu. Dia ada multiple batteries. Nampak tak dekat circuit kita ni ada 6 volt, 7 volt dengan 5 volt. So kita tak boleh guna combine resistor series parallel tu. Okay, so kita perlu gunakan dari Kirchhoff rules kalau ada more than 2 batteries. Okay, good. Kita buat nota sedikit. Okay. Kirchhoff rules. When there are
multiple batteries in the circuit. Okay, so itu. So maksudnya kita tahu bila nak guna Kirchhoff rules, bila nak combine series parallel circuit. Okay, so untuk Kirchhoff rules, apa perkara yang perlu buat sebelum mula? Pertama, kita kena dekat kita punya circuit ni, kita kena differentiate mana junction, mana corner. Corner tu maksudnya seleko. Kalau seleko, dia ada option tak? Kat sini mana seleko? Banyaklah juga, kita kan dalam bentuk bulatan, betul tak? Dekat bahagian bangunan TNB tu, ada seleko dekat situ. Ada tak option? Kereta boleh tak kalau lalu bangunan TNB tu nak belok kiri ke kanan? Tak ada option kan? Mesti belok punya, betul? Sebab selekoh lah. Okay, so kita kena differentiate mana satu corner, mana satu junction. Sebab kita nak tahu yang junction yang paling penting. So dekat mana korang yang junction ni? Nampak ke? Dekat mana? X dan Y adalah junction. Yang ini junction tak yang ini? Yang Madam laser kan ni? Bukan junction. Itu adalah corner. So corner kita tak nak tengok. Kita nak tengok yang junction. Sebab Kirchhoff first rule cakap tentang at any junction. Nak pilih junction X pun boleh. Nak pilih junction Y pun boleh. At any junction, the total current into the junction equal total current out from the junction. Okay, kita nak buat Kirchhoff first rule lah. Terus. Boleh buat terus. Okay, sebab dia dah bagi kan. So kita, okay tak apa, nanti kita buat kejap lagi. Okay, so itu first step. Kita kena differentiate corner and junction. Kedua adalah Madam nak ajar guna 3 color highlighter. Some of pensyarah pun memang ajar macam ini. Okay, gunakan 3 color of highlighter to connect junction X dengan junction Y lah ni. First junction and second junction nak connect. Okay, kan ni X dengan Y. Ada berapa jalan nak pergi dari X ke Y? Ada 3 jalan. So korang gunakan highlighter. Highlight warna pertama, jalan yang pertama. Madam highlightkan terus. Okay, contoh Madam highlightkan warna kuning. Yang jalan antara junction 1 to junction 2 tu warna kuning. Gunakan warna yang kedua. Warna purple contohnya Madam ada untuk connectkan antara X dengan Y. Next, gunakan warna yang ketiga untuk connectkan X dengan Y. So dari junction ke junction tu ada 3 jalan. So apa fungsi kita colorkan ni? Cuba siapa tahu? Kenapa kita colorkan benda ni? Nak dapat loop. Okay, so loop adalah ni. Loop adalah kuning dan purple contohnya. Tapi kenapa yang ni Madam warnakan kuning je? Apa maksud kuning aja? Dia betul, pandai. Okay, maksudnya kalau kita ada ni, nampak tak? Siapa yang warna kuning? Current mana yang warna kuning? Current apa yang warna kuning? I3, betul tak? I3 dia buat dekat jalan warna kuning. Maksudnya I3 ni dia flow dari sini, dia lalu 4 ohm. Betul? So current I3 ni adalah current yang lalu resistor 4 ohm kita. Kalau kita ada resistor kat kuning lagi, resistor tu pun adalah yang lalu adalah I3. Faham? So itu adalah perjalanan current 3 pada warna kuning. Current 1 perjalanan dia dari purple. So tengah-tengah tu je. Current I1 untuk jalan tengah-tengah je. So mana-mana resistor yang berada pada warna purple, so current yang flow adalah I1. Faham? Macam tu juga dengan warna biru ni adalah I2 punya current. So kalau ada resistor 2 ohm, 2 ohm ni I2 lalu, 1 ohm pun I2 yang lalu. Kalau ada lagi resistor kat sini, I2 juga yang lalu dekat situ. So kita colorkan current tu, ada jawapan kat sini. So kita colorkan jawapan kat situ sebab represent the respective current flow. Kita nak tahu current I1 tu jalan dari mana sampai mana, I2 dari mana ke mana, macam itu. Okay, faham? Okay. Sudah? Okay, so apa step dia pula? Okay, so tadi apa yang patut kita buat? Kedua, apa step? Tadi apa yang patut kita buat? Differentiate. Okay.
So first step adalah draw direction of EMF. Macam mana direction of EMF tadi? From negative to positive terminal. Okay. From positive to negative terminal. Dan dia di dalam battery to itself. Okay. Inside the battery itself. Bukan dekat wire. Dekat wire adalah current yang flow dekat wire. EMF tu dia dalam bateri tu sendiri. Faham? Okay. So, kita ada 1, 2, 3 EMF dekat sini. Korang draw direction of EMF. Okay. So, kalau 6 volt ni, untuk 6 volt, macam mana direction EMF kita? Dia to the right. Okay, good. To the right. Okay, untuk 7 volt ke bawah, untuk 5 volt ke atas. Okay, so kita ada 3 kan power supply dekat situ. Okay, so to step 1, draw direction of EMF. Okay, soalan? Dari negatif ke positif dan di dalam battery itself. Dari negatif ke positif. Okay, good. Madam tersilap kat situ. Thank you very much. Biasalah puasa kan? Tak baik yang salahkan puasa. From negative to positive. Okay, good. Okay. Lepas tu, okay, dah step 1. Step 2 adalah draw direction of loop. Okay, so tadi kita ada belajar tentang direction of loop. Direction of loop ni macam mana kita boleh decide direction loop kita. Loop ni bulatan. Kita boleh decide bulatan kita dan bulatan tu akan jadi reference sama ada EMF kita tu positif ke negatif. IR kita tu positif ke negatif. Macam itu, okay? So macam suggestion madam macam mana nak draw direction of loop ni. Tadi kan madam kata boleh decide. Tapi madam suggest je. Boleh tak cakap bahasa Melayu? Ikut direction current. Madam pun kita battle lah ikut direction of current. Okay, selalunya kita ambil loop yang kecil-kecil. Tapi kalau student nak ambil loop yang besar pun tak jadi masalah. Okay. So kalau ikut loop yang atas ni, kalau switch kita sambung So kalau switch kita sambung, kan madam tengok current I3 dekat atas, I1 dekat kanan. So better kita lukis loop kita clockwise ke anti-clockwise? Baik, kita lukis anti-clockwise. Follow sama-sama direction of current I1 dan I3 tu. So ni loop 1 So kita decide loop kita directionnya adalah anti-clockwise. Kalau yang loop bawah pula, kita nampak I1 ke kanan, I2 ke bawah. So better kita decide direction of loop clockwise. Sebab nak follow direction of current. Kenapa kita nak follow direction of current? So that current kita positif. Sebab positif ni kita senang sebab kita memang naturally kita memang akan letak positif. Kita selalu terlupa nak letak negatif. So sebab tu kita follow direction of current so that current kita positif. Tapi kalau kita tak dapat follow direction of current, korang decide je mana-mana satu nak. Nanti current tu kena jadi negatif lah kalau kita tak boleh follow current. Okay, boleh? So ini cuma suggestion sahaja. Ikut soalan kadang-kadang kita tak dapat pun follow direction of current. Okay, so to step 2, now kita dah boleh buat calculation. Okay, ada berapa yang kita tak tahu, ada berapa unknown yang kita tak tahu? 3 lah kan, sebab soalan kan minta I1, I2 dan I3, betul? So kita ada 3 unknown. Dalam matematik, kita akan selesaikan secara simultaneously. Kalau ada 3 unknown, kita perlukan berapa equation? 3 jugalah sebab ada 3 unknown, betul? So kita perlukan 3 equation. So equation yang pertama datang dari Kirchhoff first rule. Okay, daripada from Kirchhoff first rule. Okay,
So kekal first rule kan kita kata at any junction total current in sama dengan total current out. Kena buat tau yang ini. Yang ini adalah markah konsep. So kalau letak benda ni dapat dah markah satu markah. Total current in sama dengan total current out. Dan dia kata at any junction. Korang nak pilih junction mana? X ke Y? X susah sikit. Baik kita pilih Y sebab semua current kita berkumpul dekat Y ni. Kan lagi senang lah nampak, betul tak? Kalau buat X nanti tengok I3 ni dia masuk ke keluar jauh I3 ni. Nak pergi ke X kan? Boleh juga. Faham? Tapi madam nampak ni, tengok ni dia berkumpul ni dekat junction Y. So better kita buat dekat junction Y. Okay. Nanti kalau kita nak try ke junction X pun boleh Okay. So siapa current yang masuk dekat junction Y ni? I1. Lagi? I1 je, betul tak? I1 sahaja yang masuk junction Y. Okay, yang keluar ada dua. So yang keluar sama dengan dah, yang keluar adalah the right hand side. So I2 dan I3, so plus. Lepas tu kita susun, kita punya unknown tu jadikan dia I1, I2, I3, betul? So kita pindahkan I1 minus I2 minus I3 lah, kita pindahkan I2 and I3 to the left hand side equal 0. Okay, ni first equation. Okay, boleh? Boleh ke sampai sini? Faham kan? Okay. So tadi cubalah kalau kita nak buat yang dekat X pula, siapa yang masuk? Okay, korang kena tengok betul-betul I3 masuk ke keluar ke junction X? Masuk. So kita nak buat I3 yang kiri in. Okay. Yang kanan equation out. Okay, kalau I1 keluar kan untuk junction X, dia keluar dari junction X. So I1, yang I2 masuk ke X. So I2 masuk sebelah kanan tambah I3. So nanti end up akan jadi sama je. Yang pertama tadi apa? I2 kan? Sorry. Yang ke ni I2. Kan? I3 plus I2 sama dengan I1. Okay. So sama je kan equation kita ni dengan yang atas. Cuma right hand side, left hand side je yang berbeza. So sebenarnya boleh je pilih mana-mana junction pun boleh. Faham? Okay. So next kita ni dah first equation. Second equation datang dari Kirchhoff second rule. Second equation, untuk Kirchhoff second rule kita ambil dua equation. Kirchhoff second rule. Okay, kita perlu untuk equation 2, second equation and third equation. Tadi kita perlukan 3 equation. Okay. So Kirchhoff second rule cakap tentang apa? Junction ke? Junction yang first. Kalau second dia cakap tentang loop. Okay. So at any loop total EMF equal total IR kan? Kita punya Kirchhoff second rule. Okay. So ini kat mana markah? Kita nak tunjuk kat mana markah. Apa yang penting nak tulis. Okay, ni tadi madam kata konsep yang pertama. Kedua adalah formula. Betul tak formula dia? Siapa yang masuk, siapa yang keluar. Okay, next adalah konsep untuk Kirchhoff second rule. So dah 3 dah markah. Okay, kita akan ada 2 equation sebab kita nak buat dari 2 loop ni. Cuba kita buat loop yang atas dahulu. Boleh? Okay, loop 1. Untuk loop 1 Okay, untuk loop 1. Okay, tengok loop 1. Ada berapa EMF dalam loop 1 bila switch ni kita sambungkan? Ada berapa EMF? 2, 6 volt dan 7 volt berada di loop 1 kan. Warna kuning dan warna purple adalah loop 1 kita. So ada 2 voltage. Okay, 6 volt dan 7 volt. Okay, untuk 6 volt tadi adalah ke kanan. Sama tak direction dengan loop kita? Sama sebab loop kita tadi kita kata dia adalah anti-clockwise. So same direction. Untuk 7 volt sama tak direction loop ke bawah dengan EMF dengan loop. So sama juga. So dua-dua positif. So EMF kan, ni kan kat sini total of EMF. Ada 2 tadi kita kata EMF, 6 dan 7, kedua-duanya positif. So positif 6 tambah positif 7. So positif 6 tak payah tulis lah. Okay, boleh.
So sama dengan dekat bahagian right hand side kita tengok resistor. So dekat loop yang pertama ni bahagian atas ada berapa resistor? 2, 3 ohm dan 4 ohm. 3 ohm, siapa current yang lalu dekat 3 ohm? I1. I1, direction I1 ni sama tak dengan loop kita? Sama. Okay, so dia jadikan yang ni I darab R. Okay, kita tulis R dahulu. 3 darab I dia adalah I1. Faham ke? So 3 I1. Positif sebab same direction. Okay, untuk yang ini apa kita punya current yang lalu untuk 4 ohm? I3. So dah jadi 4 I3. Okay, kita tulis dulu. 4 I3. Okay, next kita kena tahu positif ke negatif ni? Positif sebab current dia sama dengan loop. So positif juga. So korang kena analyse dia tu positif ke negatif. Gitu. Yang ni selamatlah sebab semuanya positif. Okay, sebab ni example kan. Lepas tu kita mudahkanlah 6 tambah 7. 13. 3I1 plus 4I3. Okay, so kita susun kan. Mereka kata susun I1, I2 and I3. So dia jadi apa? 3I1 plus I2 tak ada kan? So 0I2 4I3 equal 13. Okay, so madam just terbalikkan sahaja the left, jadikan dia ke kanan. Madam tulis left dahululah, lepas tu baru madam tulis right. Okay, so kalau dia tak ada tu kena letak 0, boleh? Sebab lepas ni nak tekan calculator. Okay, so ini adalah second equation kita. Okay, tadi markah madam dah bagi dekat konsep. Next markah adalah pada formula yang betul. Okay, so ini dari loop 1, kemudian kita pergi ke loop 2. Loop 2 di bahagian bawah. Masih lagi konsep yang sama, total EMF equal total IR. Okay, boleh tak kita laju sedikit? Okay, ada berapa EMF? Untuk loop 2. Okay, 6 volt dan 5 volt. 6 volt positif tak? Positif. 6. Yang 5 volt positif tak dengan loop kita? Positif sebab same direction. Okay, boleh? Faham? 6 tambah 5. Boleh? Okay, next. Sebelah right hand side kita tengok resistor 3 ohm. So, 3 apa? 3 I1. Positif ke negatif? Positif sebab to the right and kita punya loop pun sebenarnya tengah clockwise. Okay. Untuk 2 ohm, 2 apa? 2 I2. Positif ke negatif? Positif juga. Okay, next. 1 I2 juga. Betul. Current yang lalu pada 1 ohm juga adalah I2. 1 I2. Positif, negatif? Positif juga. Semua same direction. Madam bagi example yang same direction. Lepas ni latihan ada yang tak same. Okay, so kita mudahkan. 11 sama dengan 3 I1 plus plus 3 I2 kan? Sebab I2 ni kita boleh combine kan? Okay, so 3 I2 plus 0 I3 kan? Okay, kita buat right hand side lah, nanti senang nak tekan calculator. 3 I1 tambah 3 I2 plus 0 I3 equal 11. Okay, ni equation yang ketiga. Kita dah ada dah 3 equation, nak tekan calculator. Okay, so madam nak bagi markah. Markah kedua juga adalah dari formula untuk loop yang kedua. Okay, so kita kan dah ada 3 formula tadi. Korang tahu tak nak tekan calculator? Tak tahu? Okay, so sekejap. Madam tak bawa calculator. So madam nak share macam mana korang calculator? Okay, calculator yang hitam putih ni ya. So lepas ni kita tengok yang hitam pula. Yang hitam sahaja. Okay, so macam mana nak tekan? On dulu. Shift. Shift ke menu Menu rasanya. Kejap madam pun nak find out. Tadi kita tekan shift menu Okay, shift menu nombor 1 tu ada equation. Bila korang scroll ke bawah, bila korang tekan bawah, kita ada equation function.
Bukan. Bukan. Apa dia? Matrix rasanya. Kalau siapa yang tahu? Shift menu A. Yang ini, warna merah. Shift ke alpha? Ke menu A. Ya? Oh ni je. Menu kan keluar calculator, vector, statistik, distribution tu semua kan. Kita boleh pilih kan. Kita pilih vector kot. Bukan. Menu A. Betul menu A. Okay, biasalah lupa. Okay, so menu A. Lepas tu ada apa? Kena pilih apa? Simultaneous equation lah. Simultaneous equation nombor 1. Lepas tu berapa equation kita? 3. Okay, tekan 3. Lepas tu isi lah. Okay, yang dari Google Meet boleh? Apa tadi kita kata? Menu apa? Menu A. Dekat Google Meet okay ke? Menu A. Lepas tu tekan kita punya. Okay, yang pertama Madam Guide korang tekan Pertama letakkan dia 1. Letakkan dia 1. Lepas tu negatif 1 kan? Yang Y adalah negatif 1. Yang Z negatif 1 juga. Okay, untuk first equation. Lepas tu dekat huruf belakang dia tulis apa? Letak 0. Yang sama dengan, lepas sama dengan tu letak 0. Okay. So 1, negatif 1, negatif 1, 0. Okay, dah. Boleh? Okay. Equation kedua 3. Equation kedua 3. Dah. 3, 0, 4, 13. Okay. Next. Yang equation 3. 3, 0, 11. Lepas tu tekan sama dengan je lah kan. Lepas tu nanti dia akan keluar X, Y dan Z. So X tu sebenarnya adalah I1 kita lah. Sebab dia yang pertama sekali. So I1 dia akan keluar dah. Jawapan I1, I2 dan I3. So berapa nilai X, I1 kita? 2.52 ampere Okay, yang I2? 1.15. Semua sama ke jawapan? Kalau berbeza bagi tahu, Madam terlupa nak tengok jawapan akhir. Lepas tu 1.36 ampere. Okay, boleh? Okay, so dapat dah terus jawapan. Terus je bagi jawapan. Tak payah buat simultaneous pun tak apa. Physics ni mathematical step tak dapat markah. Okay, boleh terus je tekan calculator. Dapat je 3 equation, boleh terus tekan calculator yang simultaneous equation tu. Okay, boleh? So boleh terus bagi jawapan I1, I2 and I3. Okay, so sebenarnya yang kita buat ni semasa switch S kita close. So bila close, current boleh lalu lah. Okay, so apa berlaku kalau switch kita open? Yang switch ni kita open, apa yang berlaku? Apa yang berlaku kalau switch ni kita open? Dia tak bersentuhan. Tak ada apa? Tak ada ni, tak ada. Siapa yang tak ada? Current siapa yang tak ada? Tak ada current. Tak ada current. Semua tak ada current. Tak ada current I3 lah. Sebab I3 macam mana nak jalan? Tiba-tiba ada longkang. Dia tak reti lompat. Okay, so I3 akan tak ada nilai. So maksudnya circuit kita dah tak ada dah bahagian yang warna kuning. Dia cuma ada bahagian bawah sahaja. So kalau dia ada cuma bahagian bawah, maksudnya dia ada junction tak? Tak ada junction. Maksudnya circuit kita ni adalah cuma series sahaja. Dah tak jadi parallel dah lagi. Faham? So kita buat dah soalan yang open pula semasa switch S is open. So confirm I3 sama dengan kosong lah, tak ada kan? Madam kata tak ada I3. So confirm lah I3 kita adalah 0 ampere. Okay. So macam mana dengan I1 dan I2 korang rasa? Sebab circuit kita kan cuma dekat bawah je.
So dia kan adalah series. Series apa yang sama? Series nilai current adalah sama kan? Sebab current ni dia macam air. So air datang, dia tak ada option pun, macam longkang. Air tu lalu situ, lalu situ, lalu situ. So series, tak ada option. Air tak boleh pergi ke rumah orang lain. Faham? So kalau maksudnya air tu adalah current. So current I1 dan I2 adalah sama, which is I sahaja. Sebab dia dah jadi series circuit. Faham? Campur je. Tak boleh campur. Tak campur. Tadi dekat Google Meet cakap nak campur saja. Tak boleh. Kita kena buat baru. Okay. So circuit kita cuma berada di bahagian atas. Madam nak cancel kita punya circuit yang atas ni. So kita dah tak ada dah yang dekat atas. So kita cuma ada circuit dekat bawah sahaja. Tak payah dah guna highlighter. So kita ada circuit dekat bawah je. Kita tengok circuit yang bawah sahaja. So circuit ni adalah series. So series ni kita dah tak boleh lah lagi tengok current in dengan current out. Sebab current in dengan current out kalau ada junction. Sekarang ni dah tak ada junction dah. Yang ada cuma loop sahaja. Tinggal satu sahaja loop. So kita kena guna total EMF sama dengan total IR sahaja. Tak boleh current in sama dengan current out. Faham? Okay, so dekat loop kat bawah. Siapa ada berapa EMF kita? 6 dan 5. Okay, so kita buat loop yang sama macam tadi kan. Loop kita adalah clockwise lah tadi kita buat. So semua kan positive value kan. Okay, so 6 tambah 5 sama dengan ada berapa resistor? 2. So 2 tu, 2 current dia I je kita buat. Okay, sebab current I1 dan I2 tu sebenarnya nilai current yang sama. So 2I dan sama kan dengan loop tambah 1I tambah 3I. Betul tak? Ada 3 resistor dekat loop bawah ni ada 3 resistor. Semua currentnya adalah jadi I sahaja sebab series currentnya adalah sama. Okay, boleh? Laju ke? Okay, so next kita boleh buat 6 tambah 5. 11 sama dengan 2, 3, 6. I. So dapat jawapan I sama dengan 11 bahagi 6. 0.1. Oh, 1.83 yelah. 1.83 ampere. So I1 sama dengan I2 lah. Kita tengok kat sini. I1 dan I2 ni sama nilai, which is nilainya adalah 1.83 ampere. I3 kita adalah 0 ampere. Kena buat baru, dia bukan tambahkan macam yang tadi. Okay, faham? Sebab kalau series circuit memang guna loop sahaja. Kalau ada parallel circuit yang kita guna junction dan loop. Okay. So sebenarnya madam ada sediakan bahan Mentimeter. Tapi madam rasa kita pun cuma tinggal 15 minit sahaja. Tak dapat nak buat quiz, kita terus sahaja nak jawab soalan. Okay. So yang ni yang madam terlupa nak cakap. Example, kalau yang macam ini, circuit yang macam ini. Kita nak guna Kirchhoff ke nak guna combinekan series parallel? Combine sebab hanya ada satu je power supply. So kita combinekan 3 ohm dengan 7 ohm ni. Series ke parallel? Series kan? Sebab ni satu jalan, betul tak? Current lalu 3 ohm, lalu juga 7 ohm. So 3 dan 7 adalah series. Combine kan? Yang itu kita akan gunakan combination series parallel circuit. Bukan Kirchhoff rule. Okay, boleh? Okay, so kita ada exercise dekat sini. Satu lagi madam sebenarnya nak jadikan dia quiz. Tapi sebab 15 minit, baik kita cepat. Kita nak habiskan pun cepat. So kita buat je lah sekali bersama-sama. Okay, so kita ada 2 junction dekat situ. Junction 1 and junction 2. Okay, kita pertama sekali nak buat apa gunakan highlighter ya? Okay, kita gunakan highlighter yang connectkan antara junction 1 dan junction 2. Okay, warna biru. Lepas tu warna purple. Lepas tu warna hijau. Okay, yang kedua.
Cuba korang cakap je dekat madam. Ha? Direction of EMF. Okay, tengok direction of EMF. Kita ada EMF 1 dari mana directionnya? Ke atas ke bawah? EMF 1 ke atas. Dari negative terminal to positive terminal. Okay, next kita ada EMF 2. So directionnya ke kanan. Next kita ada EMF 3. Directionnya ke bawah. Okay, lagi nak buat apa lagi? Direction of loop. Okay, nak ikut direction of loop. Untuk loop yang pertama ni, kita nak buat direction dia macam mana? Clockwise. Sebenarnya kita tak boleh buat clockwise ke anti-clockwise kan sebab tak sama kan. Tapi kalau bila tak sama macam tu, kita buat je ikut siapa yang kita nak. So tadi korang kata kita nak decide dia adalah clockwise direction. Walaupun tak sama dengan I3 kita, so tak apa je sebab tak boleh nak samakan. Okay. So untuk yang bahagian bawah boleh tak sama? Kan? Sebab I3 kita ke kanan, I2 kita macam ni. So kita boleh decide dia sebagai clockwise. Okay. Macam tu. Okay, loop 1 dekat atas, loop 2 dekat bawah. Okay, lagi? Lepas tu nak buat apa? Nak buat calculation dah. So nak buat apa? Apa nak tulis pertama sekali? Apa nak tulis pertama sekali? Kekal first rule. Total I in sama dengan total I out. Okay, kita tengok junction yang pertama lah sebab current dekat je dekat situ. Untuk current yang pertama, siapa yang masuk? I1. Okay, yang keluar. Sorry madam ni. I1. Okay, yang keluar. I2 dan I3 pun masuk juga, betul? So yang masuk adalah I1 dan I3. Dua-dua masuk. I1 dan I3 ni. Tengok sini. I1 kita masuk. I3 pun masuk ke junction. Okay, yang keluar adalah I2 sahaja. Okay, sebab bercakap sambil menulis, dia jadi susah sikit. Okay, lepas tu tolong madam susunkan. I1 minus I2 plus I3 equal 0. First equation. Okay, so macam mana dengan second equation dari Kirchhoff second rule? Apa dia? Sum of EMF equal sum of IR. Okay, kita buat yang EMF dulu. Berapa EMF dalam loop pertama? 2. Berapa nilai dia? EMF 1 dan EMF 2 tu nilai dia 2 volt. Madam tulis 2 dulu. Okay, boleh? Kita tahu untuk EMF ada EMF 1 dan EMF 2. Ada 2 kan? EMF kat loop yang pertama. Okay, EMF 1. Positif ke negatif? Positif. Okay, so kalau benda ni depan, kita tak payah tulis positif. Kan? Okay, so next. Kalau EMF 2, positif ke negatif dengan loop kita? Negatif kan? Sebab loop kita ke kiri, kita punya EMF 2 tengah buat ke kanan. Direction dia berbeza. So tolak 2. So EMF 1 minus 2. Boleh? So 2 saja EMF. So equal. Okay, dekat right hand side, kita kena tengok resistor. Ada berapa resistor dalam loop 1? Satu saja. Siapa? 5 ohm. Siapa current yang lalu? I3. So 5 I3. Okay, next. Positif ke negatif 5 I3 ni? Negatif sebab current kita to the right, loop kita to the left. So opposite direction. So negative 5 I3. Okay, boleh ke? Okay, good. So kita nak susun macam mana ni? So 0 I1 plus 0 I2. Kita pindahkan kita pindahkan jadi plus 5 I3 sama dengan 2 minus E1 lah kalau awak pindahkan. Kalau awak tak pindahkan, kita remain sahaja minus. Yang ini pun jangan tukar. Cuma kita just ubah kiri dan kanan sahaja equation. Okay. Since kita dah pindahkan, so E1 dengan itu pun kena pindahkan jugalah.
So dia jadi 2 tolak E1. Okay, faham kan? Okay, tu matematik. Okay, tu daripada loop 1. Ni adalah second equation kita. Okay, third equation masih dari Kirchhoff second rules. Ada berapa EMF untuk loop yang kedua? 2 volt dan 0.5. Tulis dulu korang. Kita ada 2 volt dan 0.5 volt. Okay, lepas tu baru tengok positif ke negatif yang 2 volt tu. Positif, same direction. EMF kita dengan loop same direction. Yang 0.5 volt positif juga. So positif plus positif. Okay, lepas tu sama dengan tadi kita kata ada 2 sahaja EMF. That is the left hand side. Next is your right hand side. Kita kena tengok resistor. Berapa resistor? Okay, apa dia? Apa equation dia? 5I3. Lagi? 3 I2 kan? Yang lalu 3 ohm adalah I2. Okay, so madam kata tulis dia dulu. Lepas tu baru kita nak tengok operation dia. Faham? Kita ada 2 resistor. 5I3 dan 3I2 sebab dia berwarna hijau. Okay, boleh? Okay, so 5I3 positif ke negatif? Positif. Yang 3I2 positif juga. Dua-dua positif. Kat sini. Okay, so kita simplify. So madam buat terus 0I1 plus madam tak ubah. Plus 3I2 plus 5I3 equal 2.5. Okay, boleh? Okay, so ni third equation. Okay, korang tekan calculator. Kita ada EMF 1. Kejap I2 ada nilai 0.6. Kita masukkan nilai 0.6. I2 yang dekat sini tak ada. Okay, sorry. I2 ada nilai 0.6. Okay. Kita baru nampak I2 kita ada nilai 0.6. Madam gantikan. Okay, equation 1 dengan equation 2 ni ada I1 dan I3 sama. So kita perlukan dua simultaneous equation yang itu. Dari equation 1 dan equation 2. Kita simplify balik semula equation 1, kita akan dapat I1 plus I1 plus I3 equal 0.6. Madam pindahkan 0.6 to the right hand side. Okay. Nampak kan? Okay, so next kita simplifykan juga yang bahagian equation 3 kita. Equation 3 boleh dapat terus lah nilai I3. Betul tak? So 3 dah dapat berapa? 8, 16, 24 kan? 2.4 tambah 5I3 sama dengan 2.5. Kita dapat nilai I3 dahulu. So 5I3 sama dengan 2.5 tolak 2.4 dapat 0.1. So I3 berapa? 0.1 bahagi 5. 0.02. Madam ada tersilap ke? Ha? 3/6. 1.8. So 2.5 tolak 1.8 bahagi 5. So berapa jawapan I3? 0.14 kan? Ampere. Okay, dapat dah I3. So I3 dah dapat, kita boleh dapat EMF 1 daripada equation yang kedua. Okay, sorry From second equation. Okay, so kan second equation kita kan adalah 5I3 sama dengan 2 tolak EMF 1. So 5I3 boleh substitute 0.14 equal to minus EMF 1. So EMF 1 equal 5 darab 0.14 tolak 2. Lepas tu negative answer.
Tak payah. Berapa? 1.3 volt. Okay. Okay, so next yang kita tak ada lagi adalah current 1. Current 1 kita boleh dapat dari equation 1. Okay, equation 1 kita 1 tambah I1 tambah I3 equal 0.6 from equation 1. So I1 tambah I3 kita 0.14 dekat atas ni sama dengan 0.6. So I1 equal 0.46 ke? Dapat dah juga. Macam tu lah. So kadang-kadang dia bagi current, dia tak bagi EMF. So kita kena tengoklah matematik dia tu nak structure macam mana. So yang ni kita tak buat simultaneous pun sebab current rupanya ada. So kita kena substitute nilai current I2 tu. Okay, boleh. 5.26. Okay, so madam tak sure makanan mana. Sebenarnya ada makanan untuk student face to face. Cuba nanti kita tengok dekat luar So ambil makanan untuk semua. Okay, kalau ada lebih nanti boleh ambil untuk kawan. Tapi cuba ambil satu. Kalau rasa nak stay, boleh ambil untuk kawan. Kita akhiri. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Okay, good. Selamat berbuka puasa. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, moga Allah merahmati semua, melapangkan dada korang untuk memahami. Terima kasih sebab spend masa untuk kali yang kedua. Harap-harapnya istiqamah sampai ke 4 sesi. Okey? Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Mm-hmm.